Kemudian ada orang tulis artikel, dia kata kalau kita baca Quran, baca berzikir ramai-ramai dalam masjid, lepas tu berdoa untuk arwah, untuk roh, untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia, agama Hindu. Bang. Sebab tu kita nak ambil satu-satu hukum, ambillah daripada ulama, barulah selamat. Jangan ambil daripada orang jahil. Faham? Jahil dalam bab akhirat paling mudarat. Dalam bab dunia sudah tentu mudarat, tapi dalam bab akhirat lebih mudarat. Kalau simeng kita, tukang simeng rosak, simeng kita pecah, kita panggil tukang exhaust, betul tak? Tak betul tak? Panggil tukang simeng tak? Dia lebih pandai. Faham lagi? Walaupun kita ni doktor. Faham? Pasal ni bukan orang sakit, ni simeng pecah. Kalau atak kita rosak, kita panggil pakar gigi, betul tak? Tak betul lah, pasal panggil tukang atak. Kita yakin tukang atak lebih tahu. Nah, maka dalam bab nak tahu ni, orang baca Quran, berdoa untuk orang mati, adakah hukumnya harus atau tak molek pada syarak? Tanya ulama' ke tanya orang jahil? Tanya ulama'. Maka ulama' telah menjawab. Faham tak? Dibukukan jawapan mereka dalam kitab-kitab fatwa. Di antaranya kitab fatwa Himpunan Fatwa Universiti Al-Azhar. Faham tak? Ulama'. Di antaranya kitab Himpunan Fatwa Mufti Mesir, Almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, seorang ulama' besar, bekas mufti besar negeri Mesir. Faham? Bukan negeri Terengganu, negeri Mesir. Di antaranya Syekh Nasir Farid Wajdi, yang kemudiannya juga dilantik menjadi mufti besar negeri Mesir. Faham? Di antaranya lagi Syekh Atiyah Saqar, yang menjadi ketua bagi fatwa semua ulama'-ulama' yang berfatwa di Universiti Al-Azhar. Dia kata ini tidak salah, cuma tidak sunnah Nabi, dan bukan satu kemestian, dan bukan wajib pun, dan tidak ada hadis yang menyuruh berbuat demikian. Tetapi jika kita berdoa juga, baca Quran juga, untuk kita hadiahkan kepada si mati, iza yasilu sawabuha ilal mayit biiznillah, sampai pahalanya kepada mayat dengan izin Allah. Ini jawapan ulama'-ulama' besar. Bukan ulama' yang sekadar tulis dalam blog atau Facebook. Faham tak? Ini ulama'-ulama' besar. Hukumnya sampai kepada mayat biiznillah. Dalam fatwa Dr. Wahbah Zuhaili, orang hebat, karang kitab tafsir Al-Munir. Al-Munir ni 16 juzuk. Satu juzuk tebal Quran 16 biji. Masih hidup sekarang. Faham? Dia kata siapa yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas, kemudian dia berdoa dan dia hadiahkan bacaan tersebut kepada si mati, sampai bacaan tersebut pahalanya kepada si mati, sama ada dia duduk dekat atau jauh, jika Allah mengizinkan. Nampak? Ini ulama' besar, bukan ustaz-ustaz kecil yang tidak faham hukum agama, bercakap selerak tabak sekali. Tahlil haram ikut agama Hindu, hak ni pun haram, hak ni haram. Tapi dalam keadaan tidak dilaksanakan Al-Quran di dalam negara, dia tak jawab, dia diam. Inilah kita tambah fatwa-fatwa seperti ini. Kita nak ulama'-ulama' yang jujur dengan ilmunya. Orang tanya bab baca kunut subuh, dia jawab kunut subuh bid'ah, sesat lagi menyesatkan. Ini bukan ulama', ini bahlul. Ulama' jawab, ulama' besar, mufti Syria, mufti Jordan, mufti Mesir, mufti Yaman, ulama' besar. Dia kata siapa yang baca kunut, maka sunat di sisi mazhab Syafi'i, dapat pahala baginya. Siapa tidak baca kunut, maka solatnya sudah sah dan selesai. Faham tak? Tengok cara ulama' yang tawaduk jawab. Tidak kata sesat. Kerana perkara ini khilafiyah. Ini tidak sesat. Yang sesat membiarkan kasino ada di dalam negara. Faham tak? Kilang arak dibina di dalam negara. Hudud dipermainkan oleh umat manusia. Inilah wal lagi model, sesat lagi menyesatkan. Faham? Soalan yang terakhir.